Okay, hello, hai. Hari ini saya akan sambung ya untuk topik kita masih lagi dalam pengurusan perbelanjaan secara beretika. Tapi pada kali ini kita akan lihat adalah tentang kesan ya. So, apa yang awak akan lihat hari ini adalah tentang kesan. Kesan jika awak tak menguruskan perbelanjaan dengan betul lah ya. Okay. So, secara umumnya semua akan ada efek ya jika kita tidak menguruskanlah dengan baik ya, khususnya terhadap diri kita sendiri. Okey, jadi saya akan pergi kepada kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika dalam diri sendiri. Okey, kalau diri kita sendiri, kita akan menghadapi masalah kewangan ya. Kalau kita tak tahu urus dengan manage dengan baik, maka kemungkinan kita akan dibelenggu dengan hutang. Sebab kita tak tahu berapa kita punya perbelanjaan, berapa simpanan kita. Kemungkinan kita berbelanja lebih daripada perbelanjaan dan menyebabkan kita menghadapi masalah kewangan. Okey, yang kedua, kesan kepada diri kita sendiri adalah kita akan bebas daripada hutang yang tidak sepatutnya. Maknanya kita kena ada tahu satu cara yang mana belanja tu jangan melebihi daripada simpanan. Okey, selain pada tu awak kena tahu berapa peratuskah duit perbelanjaan yang perlu awak gunakan daripada pendapatan awak, daripada simpanan awak. Jadi, awak akan bebas hutang daripada yang tak sepatutnya. Okey, yang ketiga, kalau kata kita tak berjaya menguruskan perbelanjaan kita sehingga kita menghasilkan hutang yang begitu banyak, expenses kita semata-mata kita nak mendapatkan kita punya kehendak. Bukan keperluan kehendak. Kemungkinan nama kita sendiri boleh di blacklist oleh bank ya. Contoh, awak dah ada awak dah ada kereta sendiri, tapi awak masih lagi nak expenses yang baru, awak beli lagi kereta lebih canggih, sedangkan keperluan awak kereta satu dah ada, cukuplah satu kan. Jika lebih daripada pendapatan awak pula nak bayar pula dua kereta dan tak mampu bayar, kemudiannya nama awak akan di blacklist oleh bank. Okey, yang terakhir untuk diri sendiri ya, awak juga boleh muflis. Muflis ni bankrupt lah ya, dan akhirnya akan menghadapi tekanan perasaan lah, rasa macam tak senang hidup ni dengan hutang-hutang. Macam mana kita nak selesaikan hutang kita? Okey, dan kita lihat pula kesan dari segi keluarga. Apa kesan jika tak ada pengurusan kewangan dalam diri sendiri dengan keluarga? Yang pertama, ahli keluarga sendiri terpaksa tanggung hutang tu pula. Ya, contoh parents kita berhutang. Untuk membayar hutang tersebut, kakak kita yang dah bekerja, abang kita yang dah bekerja terpaksa tolong sama bayar hutang Okey, yang kedua, dia akan menyejaskan perbelanjaan lain ya. Contohnya, awak dah ada dua kereta. Okey, dua kereta tu tak mampu dengan gaji 3,000. Jadi terpaksa shortcut sikit makanan, barang-barang makanan. Jadi dia menjejaskan perbelanjaan yang lain. Okey, selain pada tu, kesan pengurusan perbelanjaan ini juga ia akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Sebab kita akan rasa hidup kita tak harmoni dengan hutang-hutang yang ada. Okey, dan seterusnya dia telah meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya. Kita lebihkan kita punya belanja, kehendak kita daripada keperluan. Maka secara automatiknya perbelanjaan tak sepatutnya kita bayar lebih dan kita punya simpanan tu tak ada. Okey, inilah yang akan terjadi jika kita tidak bijak menguruskan perbelanjaan ya. Okey. So kita lihat pula kepada masyarakat. Apa kesannya pada masyarakat jika masyarakat tak tahu pengurusan hutang? Yang pertama, dia akan melahirkan persaingan yang tidak sihat lah dalam perbelanjaan. Contoh, orang sebelah beli perabot baru. Tak boleh jadi ni. Dia beli sofa baru. Bang, jom cakap dengan suami, kita beli juga sofa baru. Jadi ia melahirkan rasa persaingan tidak sihat lah. Berbelanja lebih daripada pendapatan sedangkan tak mampu pun.
So tak baik. Dan yang kedua, dia telah meningkatkan kuasa beli yang tidak sepatutnya. Kita membeli boleh, tapi jangan melebihi daripada pendapatan kita, melebihi daripada kita punya simpanan, ya. Okey. So kita pergi yang seterusnya, dia akan melahirkan tabiat masyarakat yang boros, ya, dan juga membazirlah. Seterusnya, meningkatkan pemihutang yang tidak berlesen. Ya. Pemihutang ni kira macam orang yang memberikan hutang. Tu yang pergi jumpa Along tu. Tak cukup duit ni pergi jumpa Along. Pinjam RM10,000. Lepas tu kena bayar balik berapa? RM20,000, RM30,000. Dia markup lebih. Okay? Secara tak langsung sebab apa adanya geng-geng Along, adanya pemihutang yang tak berlesen ni, sebab sikap kita sendiri, sikap masyarakat kita sendiri yang suka berbelanja tanpa mengira apa? Mengira pendapatan yang diterima, mengira simpanan yang diterima. Okay? So kita pergi pula efeknya kepada our country, kepada negara kita, Malaysia, ya. So yang pertama, dia telah meningkatkan kadar inflasi lah. Paling automatik lah. Sebab bila kita dah berhutang, bermakna inflasi kita akan tinggi. Okey. Yang kedua, meningkatkan kadar barangan import. Maknanya kita melebihkan barangan import daripada luar. Ya, sebab kita tahu bila import je negara luar ni, overseas punya barang mesti bagus. Sedangkan barangan tempatan juga baik. Kualiti, walaupun kualiti macam ni saya nak sebut, kualiti tempatan baik, cuma harganya lagi murah lah daripada kualiti overseas, ya. Sebab dia import export ni awak kena faham, ada cukai dan sebagainya. Sebab tu kadar mereka lebih tinggi daripada tempatan, sedangkan kualiti lebih kurang sama, ya. Dan yang ketiga, meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan rakyat. Dia menggalakkan lagi lah kita ni hutang sampai bila-bila pun kita tak mampu nak beli barang menggunakan hasil pendapatan kita. Sebab kita tahu barang tu banyak harga, nak tak nak kena hutang. So dia telah meningkatkanlah kadar keberhutangan rakyat kita sendiri. Dan yang terakhir, ia akan meningkatkan kos pelupusan barang yang dibuang dan dibazirkan lah. Sedangkan barang tu pun dah ada. Okay, contoh kasut, ya, yang saya selalu sebutkan sebelum ni. Dah ada dah kasut sport shoes, tapi bila keluar Adidas trend baru, kita sibuk beli baru. Keluar bag, contoh Gucci, lagi apa, Porsche dan sebagainya, apa benda lah, brand-brand yang awak tahu. Saya kurang sikit bab-bab branded ni. Jadi bila barang yang dah ada tu tak dipakai, maka dia rosak. Bila dah rosak akan dibuang. Dan kita kena faham, bila buang adalah benda tu pembaziran. Sedangkan pada asalnya barang tersebut baik saja. Kenapa kita tak menggunakan barang tersebut sehingga barang itu betul-betul rosak? Inilah sikap dalam kalangan masyarakat negara kita. Dan akhirnya menjadikan masalah kepada negara kita lah, ya. Sebab kita terlalu mengikutkan nafsu, kita terlalu ikutkan kita punya demand, ya, supaya kita ikut trend terkini, maka secara tak langsung dia telah menyebabkan pengurusan kewangan kita menjadi sangat teruk. Okay, so as conclusion, sebagai kesimpulannya, sama ada awak orang dalam golongan B40 ke, M40 ke, ataupun T20 ke, ya. Nak tak nak, semua orang perlu merancang perbelanjaan dengan bijak. Mesti. Okey? Supaya perbelanjaan kita tidak melebihi pendapatan, tidak melebihi jumlah simpanan kita, ya. Okey, yang kedua, secara kesimpulannya, perancangan yang teliti ni sebenarnya dia telah memberikan aliran kewangan yang baik. Maksud bila kata aliran kewangan, maka kadar pendapatan awak tinggi, simpanan awak juga ada bila ada kecemasan, dan perbelanjaan tu tidak melebihi daripada pendapatan, ya. Okey, seterusnya sikap pengguna juga perlu
mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran dalam menguruskan perbelanjaan secara beretika. Jadi bermakna semua orang kena tahu macam mana kita nak uruskan kewangan kita, ya, supaya kita ni tak melebihi simpanan ataupun pendapatan. Dan yang terakhir sekali, ya anak-anakku sekalian, okey, amalan pengurusan kewangan ini sebenarnya dia akan melahirkan individu yang sangat mengamalkan nilai bertanggungjawab, berfikiran rasional dalam menguruskan kewangan. Okey, kalau awak seorang yang responsibility dia tinggi, maka awak akan tahu, ya, macam mana kewangan yang baik, apa tanggungjawab awak dalam keluarga awak. Maka awak takkan gunakan kewangan yang ada semata-mata untuk memenuhi kehendak masing-masing. Dan rasional adalah awak boleh berfikir sebelum membeli sesuatu barang, sama ada benda tu berguna atau tidak. Kalau tak berguna, tak payahlah beli, ya. So, setakat itu sahaja untuk topik kita kali ini, dan ini adalah topik yang terakhir. Okay, so hari Jumaat saya akan sambung untuk topik yang ke-11. Okay, so please stay at home, stay safe. Make sure awak tolong ulang kaji, sebab kita sudah menghadapi fasa PKPB ni, kita jarang berjumpa, ya. Tolong diri awak sendiri, tolong masa depan awak paling penting. Okay, bye. Selamat sejahtera. Jumpa lagi pada akan datanglah bila buka sekolah. Bye.